Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنية نفر الانتفاء وتعلم والتعليم والاقتداء بالنبي المختار في السر والإجهار وبنية التناصر وتعاون وتعادل على الدين وإقامة شريعة سيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan kita tidak dapat bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian kita, kuliah maghrib kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita peluang untuk bertemu sekali lagi dalam alam maya ini melalui wadah recording yang saya buat pada hari ini dan insya-Allah pada untuk kuliah-kuliah yang akan datang juga insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan cuba selesaikan pembahasan kitab Ziarah ke Alam Barzakh ini yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, yang tinggal hanya beberapa muka surat sahaja insya-Allah. Dan mudah-mudahan apabila kita bertemu nanti insya-Allah apabila masjid dibuka kembali dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak ini daripada manusia semua, insya-Allah kita bertemu dan kita akan mulakan dengan pembahasan kitab yang baru pula insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dah selesai bab yang sebelum ini, maka kita berpindah kepada bab yang baru, bab iaitu di bawah tajuk saat meninggal yang paling baik. Muka surat 435. Saat meninggal yang paling baik, waktu yang paling baik untuk seseorang tu meninggal dunia. Namun kita kena tahu bahawasanya ajal maut di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu bilakah kita akan meninggal dunia. Allah yang tentukan. Jadi kenapa ada pembahasan seperti ini, saat yang baik atau waktu yang baik meninggal dunia? Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu yang baik untuk seseorang meninggal dunia kerana dua perkara. Pertama, untuk kita sendiri, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kita pada waktu-waktu yang baik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan kita bukan setakat kita berdoa, kita berusaha. Kita berusaha semoga apabila sampai ajal kita, kita dalam keadaan melakukan perkara yang baik tersebut, dan dengan demikian semoga kita meninggal dalam keadaan waktu yang baik insya-Allah. Ini pertama. Yang kedua adalah untuk orang yang meninggal tersebut. Jadi bila kita mendengar atau kita menziarahi orang yang meninggal dan mereka meninggal dalam keadaan waktu yang baik dan keadaan yang baik, maka kita boleh memberi ketenteraman insya-Allah, lebih banyak ketenteraman kepada ahli keluarganya yang sedang dalam keadaan kesedihan atas kematian orang yang mereka sayang. Kita memberi ketenteraman pada mereka insya-Allah. Arwah ini yang pergi dalam keadaan yang sangat baik, pada waktu yang sangat baik, dalam keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam hadis-hadisnya sebagai waktu yang baik untuk meninggal dunia, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan demikian dia dapat balasan syurga. Kita berbaik sangka yang dia itu akan insya-Allah mendapat balasan syurga kerana Allah telah tentukan dia meninggal dunia dalam keadaan dan juga waktu yang baik. Jadi itu sebabnya, dua sebab mengapa
Rasulullah SAW membawakan hadis-hadis sedemikian dan dimuatkan dalam kitab ini supaya menjadi pengajaran dan iktibar dan juga usaha untuk kita untuk mencapainya. Jadi bab ini, bab saat meninggal yang paling baik ini bab yang sangat pendek. Ia memuatkan semua hadis-hadis Rasulullah SAW. Kerana ini bukan perkara yang ijtihad. Ini adalah daripada Nabi SAW. Nah, hadis yang pertama, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang waktu kematiannya bertepatan dengan berakhirnya bulan Ramadan, dia akan masuk syurga. Barang siapa yang kematiannya bertepatan dengan berakhirnya ibadah di Arafah, dia akan masuk syurga. Dan barang siapa yang waktu kematiannya bertepatan dengan berakhirnya sedekah, dia pun akan masuk syurga. Jadi ada 3 perkara di sini. Kalau berlaku, orang yang meninggal itu dianggap sebagai orang yang dalam keadaan yang sangat baik, waktu yang baik untuk dia meninggal dunia. Pertama, apabila dia itu dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW sabda sini, siapa yang waktu kematiannya bertepatan dengan berakhirnya bulan Ramadan, maknanya dia itu meninggal dunia selepas dia itu berpuasa habis 1 bulan. Nah, ini berlaku sebagai contoh kepada Imam Al-Bukhari. Beliau rahimahullah meninggal dunia pada malam hari raya selepas puasa 30 hari Ramadan, dia meninggal dunia. Begitu juga kalau kita lihat di kalangan yang terkini di Singapura, Kiai Ahmad Zuhri Mutamim juga meninggal dunia pada pagi hari raya. Jadi selesai berpuasa 30 hari, kemudian meninggal orang tersebut atau arwahnya, maka kita anggap sebagai telah meninggal dalam keadaan waktu yang sangat baik seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, dan ganjaran mereka adalah syurga. Maknanya Allah SWT meridai amalan mereka, dan selepas dia berpuasa 30 hari dan dia tu minta ampun pada Allah atas dosa-dosanya, dia telah kumpulkan pahala-pahalanya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah berikannya ganjaran Lailatul Qadar insya-Allah. Lepas dia dah kumpulkan pahala begitu banyak dan dosa banyak dah dikurangkan, dia pergi. Jadi dia pergi dalam keadaan membawa pahala yang menggunung dan dosa yang sedikit, dan insya-Allah ganjarannya adalah pahala. Ini sebabnya dikatakan sebagai saat yang baik untuk meninggal dunia. Kemudian kedua, Rasulullah SAW juga bersabda di sini, sesiapa yang meninggal dunia dengan berakhirnya ibadah di Arafah. Berakhirnya ibadah di Arafah. Begitu juga, sama juga seperti bulan Ramadan. Haji itu adalah Arafah. Sabda Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Kemuncak haji, apa yang dikatakan sebagai haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kenapa? Sebab ketika seseorang yang dalam keadaan jemaah haji ini wukuf di Arafah, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, dan semua orang yang berkumpul di padang Arafah dengan hati yang ikhlas untuk mengerjakan haji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pergi dalam keadaan membawa atau pergi dengan rezeki yang halal, bukanlah benda yang haram, semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada pengecualian. Semua pahala, semua dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah, sehingga kan Rasulullah SAW bersabda seperti seolah-olah dia itu baru lahir dari perut ibunya, tidak ada satu pun dosa yang dia bawa. Semuanya Allah SWT ampunkan kerana dia itu wukuf di padang Arafah. Subhanallah. Jadi ini ganjaran bagi jemaah haji. Kemuncak haji adalah wukuf di Arafah. Sehingga kan sebahagian ulama mengatakan hatta dosa dia yang dilakukan dengan manusia lain pun, dia menzalimi manusia lain, dia makan hak manusia lain tanpa dia sedari, dia mencaci manusia lain, dia mengumpat pasal manusia lain, sekalipun sampai dosa antara manusia juga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Itu mengikut pendapat sebahagian para ulama. Jadi apabila dia itu dah wukuf di Arafah, dengan semua dosanya diampunkan oleh Allah SWT, suci, bersih dirinya, tidak ada satu dosa pun,
Kemudian Allah SWT jemput dia, pergi dia. Maka dia pergi dalam keadaan suci, bersih daripada segala dosa. Dengan pahala yang menggunung dalam keadaan dia tu ihram, mengerjakan haji. Sehingga kan dia itu apabila, kalau seseorang jemaah haji meninggal dunia, tidak perlu dikafankan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, ditanam dengan kain kafannya. Subhanallah. Seperti orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, tak perlu disolatkan, tanam begitu sahaja. Kerana apa? Kerana bagi orang yang mati syahid, seluruh lukanya, darahnya yang mengalir, jihad di jalan Allah akan memberi penyaksian kepada manusia yang lain di hadapan Allah SWT di padang mahsyar bahawasanya dia itu meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, dan setiap lukanya akan bau harum, lebih harum daripada kasturi, dan dibaui oleh, dapat dicium oleh semua manusia di padang mahsyar. Subhanallah. Itu kelebihan orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan haji, belum sempat dia tahlul, dalam keadaan di ihram, dia meninggal dunia, dia juga mati syahid, dan dia itu tidak perlu dikafankan, dimandikan, dan disolatkan, ditanam begitu dengan kain ihramnya. Kenapa? Agar apabila dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdiri dalam keadaan dia membaca talbiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku sahut seruanmu ya Allah, aku sahut. Maka dia sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua manusia memberi penyaksian ini orang yang meninggal dunia dalam dia menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu ganjarannya adalah pahala. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita di kalangan mereka yang meninggal dunia. Sama ada kalau kita tidak dapat meninggal dunia di bumi Arafah, maka kita dapat meninggal dunia pada akhir Ramadan. Dan kalau kita tidak dapat meninggal dunia pada akhir Ramadan, maka yang ketiga yang paling mudah, yang boleh diusahakan oleh setiap daripada kita adalah seperti mana sabda Rasulullah SAW, mereka yang meninggal dunia dalam keadaan dia itu bersedekah, lalu dapat ganjarannya syurga. Nah, bagaimana seseorang itu katakan meninggal dunia dalam keadaan sedekah? Adakah ketika dia tengah kasih sedekah terus meninggal dunia? Bukan itu yang dimasukkan. Yang dimasukkan di sini ialah apa? Yang dimasukkan di sini ialah dia dalam keadaan sentiasa bersedekah. Dia sedekah dan dia ada niat nak sedekah lagi pada masa akan datang. Sedekah yang dia berikan ini bukanlah sedekah yang terakhir. Dia nak sedekah akan datang, dia akan nak sedekah lagi. Jadi sentiasa dalam dia itu, apabila dia dalam keadaan sentiasa niat nak bersedekah, ketika itu dia sentiasa dalam keadaan beribadat, bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau tak sampai tujuannya untuk sedekah, kerana dia itu terhalang kena kematian, maka tetap ganjarannya adalah pahala seperti sedekah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran bagi mereka yang hanya dengan niat untuk melakukan kebaikan, belum sempat lakukan kebaikan, hanya niat nak lakukan kebaikan saja, Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan ganjaran pahala kepadanya. Seperti mana yang Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mana bermaksud, sesiapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, seperti bangun malam sebagai contoh, untuk beribadat, maka Allah SWT dah berikan pahala ibadat tersebut kepada dia. Dan kalau sekiranya lakukan ibadat tersebut, maka Allah gandakan pahala untuk dia. Subhanallah. Ini sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang berniat untuk lakukan kejahatan, Allah tak kira apa-apa pahala untuk dia. Tapi kalau dia buat kejahatan, kerana dia niat nak buat jahat, dan dia lakukan kejahatan tersebut, maka ditulis dengan satu dosa, tidak digandakan dosanya. Jadi sentiasa orang Islam itu pahalanya insya-Allah lebih banyak daripada dosanya, selagi mana dia niat. Jadi kita nak dapat free pahala, kita niat saja. Lepas ni aku nak buat kebaikan, lepas ni aku nak buat kebaikan. Sama ada buat tak buat itu belakang cerita. Kita niat saja, kita dah dapat pahala. Subhanallah.
Ini ganjaran mereka. Dan kalau sekiranya dia itu niat nak sedekah, dia dah sedekah, aku akan sedekah lagi, maka Allah SWT jemput dia. Dia dalam keadaan dia itu meninggal dalam keadaan waktu yang baik, dalam keadaan ibadat, dan ganjaran insya-Allah syurga. Dan zaman sekarang kita lihat ada yang dikatakan niat yang berterusan ini boleh dijadikan sebagai satu instruction kepada bank sebagai contoh, supaya bank deduct, potong setiap bulan dan sebagainya beberapa jumlah atau niatkan sebagai sedekah. Jadi dia sentiasa dalam keadaan ibadat, bersedekah. Dan kalau dalam masa tersebut dia meninggal dunia, insya-Allah bertepatan seperti mana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, dia meninggal dalam keadaan baik dan ganjarannya adalah syurga. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang dan kekuatan dan nikmat juga kemewahan untuk kita melakukan sedekah dan terus bersedekah, supaya bila Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita, kita pergi dalam keadaan kita ni beribadat, terutama bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu hadis riwayat Abu Nuaim. Kemudian seterusnya hadis riwayat Imam Ahmad daripada Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah kerana mengharapkan keredaan Allah, yang dengannya dia mengakhiri masa hidupnya, dia akan masuk syurga. Sesiapa yang berpuasa satu hari kerana mencari keredaan Allah, yang dengannya itu dia mengakhiri kehidupannya, dia juga akan masuk syurga. Dan sesiapa yang mengeluarkan sedekah kerana mencari keredaan Allah, yang dengannya dia mengakhiri hidupnya, dia juga akan masuk syurga. Maknanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, 3 perkara. Yang ketiga itu sama seperti hadis sebelumnya, iaitu sedekah. Sesiapa yang mana mengeluarkan sedekah kerana mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk nama. Kita sedekah untuk kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sedekah untuk cari nama, sia-sia sedekah kita. Baik, itu salah sedekah. Kerana pujian orang, sanjungan orang itu tak akan sampai mana. Bila seseorang itu dah pergi gitu, tak ada orang yang akan bersama-sama dengannya. Tapi bila sedekah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ganjarannya tidak akan putus sampailah pada hari kiamat, dianggap sebagai sedekah jariah. Jadi di sini, siapa yang bersedekah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan di akhir hidupnya dengan ibadat tersebut, maka ganjarannya adalah syurga. Sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim sebelum ini. Tapi yang kedua, dua yang pertama tersebut itu, ataupun yang dua yang pertama itu agak beza sedikit. Yang pertama berkenaan dengan la ilaha illallah. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keridhaan Allah, maka kemudian dia mengakhiri nafasnya, maka ganjarannya adalah syurga, husnul khatimah. Ini juga seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dapat masuk syurga. Itu namanya husnul khatimah. Kerana itu kita talkinkan. Talqin maknanya kita repeat agar orang tu ikut. Kalau orang tu boleh ikut, ketika nak meninggal dunia tersebut, la ilaha illallah. Kemudian kita ajar lagi la ilaha illallah. Dan kita ajar lagi la ilaha illallah. Kita kerap sebut la ilaha illallah, agar kalau dia dah sebut lafaz la ilaha illallah dan dia tak boleh sebut lagi, tapi telinganya sentiasa mendengar kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak ada peluang untuk iblis dan syaitan untuk menggodanya, mudah-mudahan. Sebab kalimat tauhid yang didengarnya dan kalimat tauhid yang dilafazkannya, kemudian sehinggalah dia tu hembuskan nafasnya yang terakhir,
husnul khatimah, insya-Allah. Syurga ganjarannya. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mencari keridhaan Allah dan kemudian dia meninggal dunia selepas itu, maka dia itu mendapat ganjaran syurga, dapat masuk syurga. Dan yang kedua, sama juga seperti hadis sebelum ini, iaitu hadis sebelum ini menerangkan tentang puasa bulan Ramadan, tapi hadis ini puasa secara umum. Sesiapa yang berpuasa, puasa sunat, okey, hanya kerana mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk tujuan lain, hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia akhiri puasanya tersebut dengan kematian. Sama dia meninggal dunia sejurus sebelum dia buka puasa, ataupun dia itu sedang berpuasa dan dia meninggal dunia, ataupun lepas dia habis puasa, dia buka puasa kemudian dia meninggal dunia, maka ganjarannya adalah pahala di sisi Allah, syurga. Dia akan masuk syurga, kata Rasulullah SAW. Jadi itu keadaan yang sangat baik untuk seseorang tu meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan dia itu berpuasa. Jadi ini 3 ibadat khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau lihat pada hadis yang pertama tadi, hadis yang pertama, siapa yang akhir komplit bulan Ramadan, dia meninggal dunia, syurga. Kedua, siapa yang selesai wukuf di padang Arafah atau ketika dia wukuf di padang Arafah dia meninggal dunia, maka syurga. Yang ketiga, sesiapa yang bersedekah, dalam keadaan dia bersedekah, dia meninggal dunia, maka dia dapat syurga. Yang keempat, sesiapa yang kalimat dia la ilaha illallah dan dia meninggal dunia, maka dia dalam keadaan husnul khatimah, syurga. Dan yang kelima, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berpuasa, maka dia itu juga akan dapat masuk syurga. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan juga pertolongan dan keridhaannya. Semoga kita ini mendapat kematian yang baik seperti mana yang nyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, hadis dari Imam Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seterusnya Abu Nuaim membawa riwayat daripada Khatamah, disebutkan bahawa para sahabat berasa bangga jika seseorang meninggal dunia ketika dia sedang mengerjakan suatu kebaikan. Baik dia sedang menjalankan ibadat haji, umrah, sedang berperang, ataupun ketika dia sedang melakukan ibadah puasa bulan Ramadan. Jadi para sahabat mereka gembira dan bangga kalau ada di kalangan ahli keluarga mereka yang meninggal dunia dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sedih, ya, semua orang akan sedih, tidak ada orang yang ketawa sebegitu saja. Semua sedih, tetapi hatinya penuh dengan ketenangan bahawasanya orang yang disayang ini meninggal dalam keadaan baik, pada waktu yang baik, dalam perbuatan yang baik, dan berbaik sangka dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya orang yang disayang ini pergi dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan dia itu insya-Allah mendapat ganjaran syurga. Yang kita hanya nantikan ialah diri kita sendiri. Semoga kita juga dapat join mereka nanti di dalam syurga, dengan melakukan ibadat-ibadat dan meninggal dalam keadaan baik juga. Amin ya rabbal alamin. Kerana orang yang dah pergi, dah tutup buku rekod dia, habis. Tak perlu kita nak berkata itu dan ini. Kita nak cakap buruk untuk orang meninggal dunia dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Buku ini dah tutup habis cerita. Kita boleh ambil pelajaran dan iktibar saja, tapi untuk mencaci maki tak boleh. Apa yang dia buat, pelajaran. Tetapi untuk ngutuk, oh dia ni gitu, dia gini, tak boleh. Haram dalam Islam. Dan orang yang melakukan dalam keadaan kebaikan, amalannya dah ditutup juga, dia bawa dengan segala kebaikan yang kita harapkan. Semoga kita juga dapat nikmat sedemikian dalam keadaan kita pergi dengan ibadat yang menggunung pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan berpuasa, sekali lagi puasa, dan insya-Allah kita akan menempuh bulan Ramadan tidak lama lagi. Sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan puasa, Allah akan menetapkan baginya telah berpuasa sampai hari kiamat. Subhanallah. Ganjarannya, pahalanya seperti dia terus puasa sampailah hari kiamat. Dalam kubur pun dia dapat pahala berpuasa. Jadi hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, apabila mati anak Adam terputus amalannya melainkan 3. Pertama,
ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kedua, sedekah jariah, sedekah yang dikeluarkan. Yang ketiga, anak yang soleh, yang mendoakannya. Ini tiga ini bukanlah komprehensif. Maknanya selain daripada ini pahala tak berterusan. Tidak. Selain daripada ini juga kita lihat hadis-hadis lain, pahala berterusan. Seperti hadis ini yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, bahawasanya orang yang berpuasa dan dia meninggal dunia, kenapa dia dapat ganjaran syurga? Kerana dia akan terus dapat pahala puasa sampailah hari kiamat. Itulah sifat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang menaburkan pahala dengan banyak kepada hamba-hamba yang dia sayangi dan dicintai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang Allah Subhanahu Wa Taala sayangi dan cintai. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tanya diri kita, bagaimana? Adakah kita boleh dapat keadaan ini? Kita tak tahu. Cuma kita dalam keadaan apa? Kita perbanyakkanlah kalau boleh ibadah puasa tersebut. Memang ia sesuatu yang sukar, tetapi sesiapa yang rajin dan kuat berpuasa, maka lakukanlah ibadah puasa tersebut dengan kerap. Sesiapa yang kurang kuat untuk lakukan ibadat puasa, maka carilah ibadah lain yang dia senang lakukannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana saya telah beritahu banyak kali dalam kuliah ini, Allah Subhanahu Wa Taala taburkan amalan yang banyak dengan pahala yang banyak. Yang ini ibadat pahala banyak, yang ini ibadat pahala banyak, yang ini ibadat pahala yang banyak. Kenapa banyak sangat ibadat yang pahala yang banyak? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia berbeza-beza. Ada yang senang lakukan ibadat ini, ada yang senang lakukan ibadat tu, ada yang senang lakukan ibadat ini. Maka Allah tak diskriminate. Kalau awak senang lakukan ibadat baca Quran, lakukanlah dengan banyak. Mudah-mudahan awak meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran. Subhanallah. Kalau awak suka berzikir, zikir ribu-ribu zikir dan sebagainya, macam-macam zikir, la ilaha illallah 1000, 2000 dan sebagainya, lakukan. Sebab itu mudah untuk awak, dan insya-Allah Allah SWT terima. Kalau awak senang berpuasa, lakukan ibadat puasa tersebut. Kalau awak dimudahkan oleh Allah SWT untuk lakukan ibadat umrah dengan kerap, lakukan ibadat umrah dengan kerap tersebut. Kerana itulah jalan dan lorong yang Allah mudahkan untuk kita menuju ke syurga. Lorong ini susah untuk kita lalu, lorong ini susah untuk kita lalu, lorong ini senang, lalu kat lorong tersebut. Mudah-mudahan sampai kepada syurga tersebut. Expressway kita nak try jalan lorong ini, boleh, tapi ada kesukaran sedikit. Kerana kita cuba jalan lorong tersebut, walaupun kesukaran, pahalanya banyak insya-Allah. Tapi susahlah. Kita cuba, ya, pahala banyak, tapi susah. Yang ini saya senang, terus lakukan ibadat tersebut. Ada orang yang senang dia tu solat, maka perbanyakkan solat. Jadi keperbagaian dalam ibadat ini bersesuaian dengan individu masing-masing. Kerana itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, janganlah memandang rendah sesuatu kebaikan. Kita lakukan ibadat ini, kita lakukan kebaikan ini, kita lihat orang lain lakukan ibadat lain, maka kita kata, apalah ibadat dia tu, dia punya cara ibadat dia senang sangatlah, kita susah, kita rajin puasa, dia bukannya puasa, dia asyik keluar sedekah aja, senang aja. Tak boleh memperlekehkan kebaikan. Kerana awak telah dimudahkan untuk puasa, jadi senang awak ibadat puasa. Dia mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak mudahkan untuk dia puasa, dia menghadapi kesukaran yang sangat susah untuk nak berpuasa kerana penyakit dan sebagainya, tapi dia mudah nak keluarkan sedekah sebab Allah berikan dia nikmat harta yang banyak. Jadi dia keluarkan sedekah, maka subhanallah, pahala dia dapat juga. Jadi keperbagaian dalam ibadat tu banyak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita dalam kita melakukan ibadat, yang apa jua ibadat yang kita lakukan. Semoga dengan demikian Allah SWT terima kita daripada kalangan hamba-hambanya yang akan mendapat ganjaran syurga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis seterusnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang meninggal dunia pada malam hari Jumaat atau hari Jumaat, dia akan dipelihara dari azab kubur. Pada hari kiamat kelak, dia akan datang sedangkan pada dirinya melekat tanda syuhada. Subhanallah. Kita tak boleh pilihlah hari mana kita nak meninggal dunia, tapi Allah SWT atau Rasulullah SAW dah terangkan di sini, sesiapa di kalangan orang Islam, mukmin, ahli ibadat,
baik orangnya dan meninggal pada malam Jumaat atau pagi Jumaat, terlepas dia daripada azab kubur. Maknanya dia lulus jawapan dalam kubur tersebut. Jadi tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat apa? Dia tu seorang yang baik. Kalau sekiranya dia itu penjahat, pencuri, kemudian ketika dia tengah curi malam Jumaat, kemudian dia mati pula dalam keadaan dia melakukan maksiat, takkan dia tu terlepas daripada azab kubur. Jadi ada cerita di sini, iaitu mereka yang mukmin. Adapun orang kafir, sudah pastilah mereka itu tak akan terlepas daripada azab kubur. Jadi oleh kerana itu kita lihat kenapa di Malaysia, di Singapura di sini, bila ada hukum gantung, mereka buat pada pagi Jumaat. Pagi Jumaat. Sebenarnya yang saya dimaklumkan sejarahnya ialah apabila British maknanya menguasai kawasan negara orang Islam, dan undang-undang British ni ada hukum gantung, makanya orang yang nak mati hukum gantung, kalau orang tu orang Islam, dan ramai pada mereka orang Islam, maka mereka tahu tentang hadis mati pada pagi Jumaat dan malam Jumaat, dan mereka dah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka nak pergi dalam keadaan yang baik, waktu yang baik. Maka ramai daripada mereka yang dihukum gantung ni, orang Islam ini, inginkan agar digantung pada pagi Jumaat. Maka akhirnya British menjadikan dia sebagai satu prosedur untuk gantung inmates yang menjalani hukum gantung tersebut buat pada pagi Jumaat, regardless sama ada dia orang itu orang Islam ataupun bukan Islam. Jadi standardized. Ni kerana orang Islam yang minta. Subhanallah. Jadi orang yang dijatuhkan hukuman mati kerana apa juga kesalahan, kerana dia membunuh, atau dia itu membawa dadah, atau apa saja yang membawa pada hukuman mati ini, kita baca dia punya kes, menjadi pelajaran kepada kita agar tidak lakukan perbuatan jenayah sedemikian. Tetapi kita tidak boleh sekali-kali untuk mengecam dan condemn dan pandang rendah orang yang jatuhkan hukuman mati tersebut, walaupun dia penjenayah besar. Kenapa? Sebab mungkin dia itu dah taubat, dan dia tahu dia akan mati tak lama lagi. Jadi dia taubat, dia istighfar, dia beribadat, dan Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seorang yang taubat nasuha, Allah SWT terima. Dia tahu bila nak mati, itu kelebihan dia, dan dia tahu dia akan mati pada pagi hari Jumaat. Jadi dia siap sedia untuk mati pada hari yang baik, pada waktu yang baik. Tidakkah itu satu kebaikan untuk dia? Subhanallah. Jadi dia itu mendapat kebaikan sedemikian. Jadi kita tak boleh condemn. Jadi itu sebagai pelajaran untuk kita. Kita tak tahu bila kita akan mati. Kita hanya mengharapkan semoga Allah SWT jemput kita dalam keadaan kita dalam beribadat kepadanya, tak kira lah hari apa. Yang penting kita dalam keadaan ibadat. Dan kalau sekiranya Allah jemput kita pada pagi Jumaat, hari Jumaat, di tempat yang suci, dalam melakukan ibadat seperti di Mekah, Madinah atau di bumi Arafah, subhanallah, itu satu kelebihan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya, yang hanya boleh dapati oleh hamba tersebut sekiranya dia betul-betul benar-benar berusaha untuk lakukan ibadat tersebut, mendekatkan diri pada Allah SWT. Hadiah tidak datang bergulik, perlu seseorang itu berusaha. Jadi itu hadisnya. Dan kemudian hadis terakhir dalam bab ini daripada Sa'ad bin Tarif al-Iskaf, membawa riwayat daripada Abu Ja'far. Dia berkata, ni pendapat Abu Ja'far, malam Jumaat itu mulia dan hari Jumaat juga sangat terang. Barang siapa yang meninggal dunia pada malam Jumaat, Allah akan menetapkan baginya kebebasan daripada azab kubur. Dan barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat, dia akan dilindungi daripada api neraka. Jadi Abu Ja'far ini hanya mengulangi hadis yang Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim sebelum ini. Jadi hari Jumaat hari yang special. Semoga Allah SWT mengurniakan kita kematian pada keadaan yang baik dan hari yang baik dan tempat yang baik. Dan semoga dengan demikian Allah SWT akan selamatkan kita daripada azab kubur
daripada azab neraka dan seterusnya memasukkan kita dalam syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang dalam bab yang baru pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan kita akhirnya bacaan surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarganya dan juga kaum kerabatnya dan juga para sahabat dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat telah meninggalkan kita. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.